Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, rakyat negeri ini terus menzahirkan harapan agar kerajaan baharu kelak memberi tumpuan terhadap kemudahan asas dan kebajikan penduduk luar bandar. Kalau yang boleh, insyaAllah tahun depan ada kerajaan baru, kita mintalah pemudahkan sektor perjalanan, bantuan untuk orang yang susah. Contohnya itulah, kita kan banyak yang orang yang memerlukan bantuan tapi terlimpas pandang, kan? Jadi kalau boleh kita nak itulah dipermudahkanlah semuanya apa yang ada. Tolong buka mata, tengok apa yang sebenarnya berlaku untuk kebaikan kamu sebagai rakyat Sabah dan masa depan untuk anak-anak dan cucu-cucu kamu. Harapan saya untuk kerajaan akan datang, dengarlah suara rakyat. Jalankanlah tanggungjawab yang betul lah, yang bertanggungjawab lah gitu. Kita kasih sama rata lah harga dengan yang Semenanjung dengan di Sabah ni kasih sama rata. Habis kadang-kadang kalau yang pasal bahan mentah ni dia naik, orang bilang kita beli barang pun tidak jual terlalu mahal. Kesedaran masyarakat mengenai isu penipisan lapisan ozon perlu dipertingkat, termasuk tindakan proaktif untuk memulihkannya. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, Hari Ozon Sedunia yang disambut 16 September setiap tahun antara program kesedaran alam sekitar yang signifikan, lebih-lebih lagi dalam konteks dunia berdepan cabaran pembangunan yang pesat dan padat. Tahun ini, sambutan Hari Ozon Sedunia bertemakan From Science to Global Action. Ia menekankan kepentingan sains dan bukti saintifik di bawah Konvensyen Vienna, Protokol Montreal serta pindaan Kigali sebagai pemangkin kerjasama global dalam memulihkan lapisan ozon serta menangani cabaran perubahan iklim. Nur Rashidah berucap merasmikan sambutan Hari Ozon Sedunia peringkat negeri. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pertandingan mewarna lindungi lapisan ozon, fun run dan menanam pokok. Selain pameran alam sekitar, kuis bertemakan lapisan ozon dan demonstrasi ujian asap kenderaan serta pengurusan refrigeran. Susulan kematian ratusan ikan pelbagai spesies di Sungai Purolon Kampung Makaniton sejak beberapa hari lalu, Jabatan Perikanan Tenom telah mengambil sampel ikan untuk ujian makmal. Keputusan dijangka diperoleh dalam tempoh seminggu. Ketika dihubungi RTM, pengerusi JKKK Kampung Makaniton, Jubin Kinsil memaklumkan pasukan teknikal dari Jabatan Perikanan turut meninjau beberapa jerlus sungai bagi menilai keadaan arus, warna air serta kemungkinan sumber pencemaran di hulu sungai. Jabatan Perikanan akan menyelaraskan tindakan lanjut bersama agensi berkaitan termasuk pejabat kesihatan sekiranya keputusan analisis menunjukkan risiko kepada keselamatan awam. Sementara itu, komuniti setempat diminta melaporkan sebarang perubahan ketara pada warna, bau atau kelakuan hidupan akuatik di sungai terlibat. Kembara Dakwah Pantai Timur medium penyatuan ummah dan semangat baharu dalam kalangan umat Islam. Program itu bukan sahaja memberi peluang untuk menimba ilmu, malah menjadi wadah memperkukuh perpaduan serta kefahaman Islam. Tujuan Kembara Dakwah di Pantai Timur ini adalah untuk memberi peluang masyarakat khususnya di kawasan Pantai Timur ini dalam menimba ilmu. Seterusnya, menjadikan program ini sebagai satu kebangkitan semangat baru dalam masyarakat Islam. Beliau menyatakan perkara ini dalam program Ziarah Dakwah Pantai Timur di Masjid Daerah Kecil Tungku. Program menghimpunkan hampir 5,000 peserta ini diserikan dengan kehadiran pendakwah terkenal Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad Batubara. Inkues Allahyarham Zara Khairina Mahathir di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi kanak-kanak ke-16 dan ke-17 yang juga saksi ke-25 dan ke-26 selesai memberi keterangan secara tertutup di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Menurut kenyataan media, pasukan peguam mewakili Ibu Allahyarham Zara Khairina, saksi kanak-kanak ke-16 yang juga pelajar senior memberitahu Zara sebagai pelajar junior yang ceria dan aktif.
Saksi turut menyifatkan Zara sebagai pelajar yang menghormati senior serta tidak pernah mengadu sebarang masalah atau tekanan. Sementara itu, saksi kanak-kanak ke-17 yang merupakan rakan sebilik Allahyarham memberitahu mahkamah bahawa Zara seorang yang periang, berdisiplin dan bercita-cita untuk menjadi badar, iaitu pengawas agama di sekolah berasrama berkenaan. 240 kanak-kanak tabika perpaduan di Kota Kinabalu memeriahkan acara Sukaneka Perpaduan 2025. Program berlangsung di Stadium Likas sempena sambutan Hari Sukan Negara. Program bukan sekadar sukan, malah platform membina kecergasan fizikal, memperkukuh sasia dan menyemai semangat kesukanan dalam kalangan anak-anak tabika perpaduan. Ketika berucap, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sabah Rina A.B. Harun berkata, Sukaneka menyemarakkan kembali budaya sihat dan aktif dalam kalangan murid sambil memupuk nilai perpaduan dan integrasi nasional sejak usia awal. Ia selaras dasar satu murid satu sukan. Dengan aktiviti yang ceria, kanak-kanak turut berpeluang belajar berkomunikasi, bekerjasama dan menghormati budaya orang lain. Lebih menarik, ibu bapa dan komuniti setempat turut serta membuktikan sokongan padu terhadap pembangunan holistik generasi cilik negara. Seminggu penuh aksi, semangat dan bakat muda, Sukan Sabah Saga ke-11 di Tawau menutup tirai dengan penuh gemilang. Ikuti perkongsian Muhammad Raid Wafin Roslan. Dengan tema Terbang Tinggi Menang Gemilang, Saga bukan sekadar medan persaingan tetapi simbol perpaduan dan kebangkitan sukan. 23 kontingen bertanding melibatkan lebih 7,000 pegawai dan atlet. Dan pastinya mereka yang mempunyai bakat ini akan dijadikan pelapis. Dan impaknya ialah kita melihat bahawa ramai atlet-atlet muda ini telah menunjukkan kesukanan yang begitu tinggi. Penyudahnya, Kota Kinabalu dinobat juara dengan menggondol 28 emas, diikuti Papar 20 emas dan Sandakan di tempat ketiga 19 emas. Antara bintang yang menyerlah atlet muda berbasikal dari Tawau Akmal Takif Begurdi membawa pulang 5 pingat emas sekaligus dipilih olahragawan Saga ke-11. Syukur Alhamdulillah kerana saya mendapat olahragawan kali kedua. Terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang saling support saya dari awal sampai akhir sampai sekarang di sini. Dan terima kasih juga kepada coach-coach yang di luar yang training saya dan MSN. Bagi acara bola sepak pula, kehebatan kontingen tandem mencuri perhatian apabila muncul juara dalam ibu segala pingat. Tergembira, terharu sebab dapat menjadi pemain yang terbaik. 2 tahun yang lalu saya hanya dapat medal saja. Saya sangat-sangat bangga tahun ini dapat pemain terbaik. Sebagai tuan rumah, Tawau membuktikan keupayaan luar biasa menganjurkan tamasya berprestij dengan sokongan padu masyarakat dan penyertaan aktif golongan muda. Inilah salah satu keistimewaan yang terdapat di Tawau. Apabila kejuaraan Saga ini diadakan, yang mendapat sokongan yang begitu baik daripada para penyokong. Kalau kita lihat sendiri pun penonton-penonton begitu ramai. Dan kita tengok juga, melihat juga bahawa belia-belia yang ada sekarang ini pun ramai yang datang untuk memastikan, memberi sokongan. Bagi saya, semakin ramai anak-anak muda untuk menceburi bakat, memberi peluang untuk mencukil bakat yang terpendam, khususnya dalam daerah pendalaman. Dari semangat kesukanan hingga kesorakan penutup, Saga ke-11 di Tawau bukan sekadar tamasya tetapi simbol kebangkitan sukan Sabah dengan lahirnya bakat baru dan harapan untuk edisi seterusnya. Muhammad Raid Roslan, RTM. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.